Okey, untuk meneruskan modul PHP kita, kita akan create satu lagi folder yang baru iaitu php_2. php_2. Okey. Kemudian kita create index.php macam biasa. File index.php. Okay, kena ingat file PHP ataupun coding PHP tak boleh run dalam file yang .html. Okay, itulah masalah dia. So that's why kita kena make sure yang kita dah rename file kita semua dalam PHP. Okay, so this one saya boleh close. Kita buka index.php dalam folder PHP 2. Okay, so kita mulakan dengan take PHP dan kita tutup. Okay. Sebenarnya tak tutup pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kata nak campur PHP dan juga HTML, maka kena tutup. Okay, kena tutup. Okay, so kita create satu variable. Let's say saya punya nama, nama sama dengan Mr. Harry. Dan kemudian kita ada tinggi bersamaan let's say 176. Saya pun tak tahu tinggi saya berapa. Okay, dan saya punya berat sama dengan saya rasa 90 kot, 90.5. Okay. Okay, so sekarang dan kita tengok macam mana nak buat kalau boolean true and false, kita buat Melayu. Okay, true. Okay, yang ni sebenarnya dia adalah string. Data type dia string. Yang ni data type dia boleh kata double. Yang ni pun double. Okay, yang ni adalah boolean. Okay, yang ni antara yang paling selalu pakai. Kita ada lagi yang lain macam float, ada integer. Oh, integer selalu pakai juga. Okay, integer kita buat umur lah. Umur 40. Tak tahulah umur siapa. So yang ni integer. Okay, untuk yang tak biasa buat coding mungkin tak tahu kot apa benda ni kan. Okay, string ni adalah teks lah, apa-apa jenis teks. Apa-apa jenis teks daripada karakter apa-apa yang duduk dalam single quote ataupun double quote, duduk antara tu jadi automatic jadi string. Walaupun dia adalah nombor ke, dia adalah true false ke, kalau duduk dalam double quote atau single quote, automatic jadi string. Okay, string ni adalah kategori teks lah. Contoh macam sekarang saya ada double quote, letak lah apa-apa pun, dia akan jadi satu string. Dia kita panggil sebagai string. Okay, dia variable lah, dia punya tu various lah, dia punya karakter tu. Okay, kalau kata dia tak ada double quote tapi dia ada dot. So kalau dia ada dot, maka dia adalah double ataupun float sebenarnya. Tapi float kita jarang-jarang jumpa. Sementara ni saya, kalau kita buat cukai punya kiraan, mungkin ada float lah. Float ni dia nombor yang ada dot juga, tapi nombor kiraan dia lebih halus. Okay. So yang ni pun ada dot, nombor yang tak ada dalam double quote, nombor tapi ada dot, maka dia double. Yang ni true and false. Okay, ni panggil boolean. Boolean ni dia ada value betul ataupun salah. Sebenarnya dia kalau convert jadi nombor, dia adalah 1 atau 0. 1 ataupun 0. Okay, dia true and false je. Yang ni selalu pakai lah ni kalau kita buat flagship code. Flagship code, maka kita akan banyak pakai boolean. Okay, sekarang kita letak true, maksudnya saya adalah Melayu. Kalau saya letak false, mungkin saya adalah India ke China ke kan. Okay, sekarang saya letak true. Okay, kemudian umur, satu nombor yang tidak ada perpuluhan, dia nombor bulat. Kalau nombor bulat kita panggil integer. Nombor bulat. Bulan dah, bulat. Ini betul atau salah? Betul atau salah? Ini pointer number. Pointer number. Nombor perpuluhan lah kan. Nombor perpuluhan. Kejap English, kejap Melayu. Rojak habis. Okay. So kita akan tengok macam mana kita nak buat sedikit decision making. Okay. Kita akan buat decision making, iaitu macam mana programming PHP diorang nak buat, diorang nak jadikan macam mana cakap macam komputer tu boleh berfikir dan dia boleh buat decision, dia boleh buat keputusan nak buat A ataupun buat B. Okay, contoh. Contoh, saya echokan dulu. Echo nama saya, nama
nama saya adalah saya letak dot nama, nama, kemudian BR. So kalau saya refresh dia akan keluar nama saya, nama saya Misteri. Kemudian saya echo lagi, saya mempunyai ketinggian, saya masukkan tinggi dot cm dan berat dot kg. So kalau saya refresh, okay, macam ni dia ada error. Sebab apa error? Kalau tengok dekat sini, syntax error and expected end of line or end of file. So selalunya yang masalah begini adalah kita tertinggal nak letak double quote ataupun tertinggal nak letak curly pada satu part lah. Tengoklah part yang mana. Okay, case sekarang ni adalah single adalah kita punya semicolon. So saya punya berat ketinggian, okay, dah dapat. Okay, kemudian kita mau buat true and false untuk saya punya bangsa, saya punya kaum kelahiran saya. So maka saya buat if Melayu. Macam ni cara buat if Melayu, maka else. So echo saya seorang Melayu, BR, dan else saya bukan seorang Melayu. Okey, maksud kod pada sini, kalau kata Melayu ni true, maka dia if ni kan, if ni dia cuma accept true and false. Kita boleh buat mathematical punya operation dalam ni, tetapi dia cuma accept true and false saja. So kalau kata value yang ada dalam kurungan ni adalah 1, maka dia akan baca yang atas lah. Maksudnya statement is true. Kalau kata statement yang kat atasnya adalah false, maka dia akan baca yang bawah. So sekarang ni disebabkan saya letak true, maka saya adalah seorang Melayu. Kalau saya letak false, maka dia akan baca saya bukan seorang Melayu. Boleh faham tu basic dia lah, basic dia. Kalau kata nak buat dia macam ni, kalau kata kita nak buat dia mathematical punya statement, boleh juga. Contoh saya pakai umur. So let's say if umur more than 40, and then echo saya sudah berumur. Okay, tak naklah berumur. Saya seorang remaja. Okay, else echo saya seorang kanak-kanak. Oh, budak umur 40, bawah 40 semua kanak-kanak Wih, jahat sih. Saja. Buat ayat je. Okay. Okay, sekarang saya seorang kanak-kanak sebab saya umur 40. Dekat dalam statement ni, dia kata kalau umur lebih 40. Kalau lebih 40 maksudnya bermula 41 dan ke atas, barulah seorang remaja. Kalau kata kurang 40 ataupun 40 atau kurang, maka dia akan baca sebagai kanak-kanak. Okay, kalau kata saya terbalikkan, saya letak less than, maka dia akan jadi beginilah. Pun masih kanak-kanak. Sebab dia kata kalau umur kurang 40, maksudnya bermula 39 sehingga mungkin sini letak 41 kot. Kurang pada 41 baru jadi remaja. Macam tu lah lebih kurang. So modern ni dia kena pandai main lah. Dia ada beberapa lagi, saya zoom sikit Okay, dia ada beberapa lagi dia punya tambahan. Contoh kalau more than and equal, kalau dia lebih dan lebih 40 ataupun sama 40, maka dia akan baca saya seorang remaja. Kalau kata dia adalah less than and equal, maka dia akan baca kalau kurang dari 40 ataupun sama 40, dia akan baca yang ni juga. Okay, dia boleh gabung dua lah. Kalau kata nak bagi dia sama-sama, okay, tekan dua kali equal, maksudnya umur sama dengan sama 40. Pening kan? Ini umur sama dengan sama 40. So dia pakai double equal. Kenapa dia asingkan dengan double equal? Kalau letak single equal, maka kita macam nak kata umur ni 40. So kan sama statementnya. Kan? So that's why kita letak double. Kita nak mengasingkan. Itu antara salah satu syarat dia lah. Nak mengasingkan bahawa operation ni adalah untuk statement.
Operation ni adalah untuk assignkan value. So 40 ni disimpan dalam umur. Tetapi bila double ni dia bukan untuk simpan 40 dalam umur, tetapi dia untuk comparekan adakah umur ini adalah 40. Dia comparison. So dia pakai 2 ataupun pakai 3 pun boleh. Dia ada beza lah antara 2 equal dengan 3 equal. Tak apa, itu kita akan cerita dalam MVC nanti. Sebab dalam kita buat programming biasa ni tak pakai sangat sama ada dia double ke triple ke equal ke, tak ada masalah sangat. Okay. Okay, so sekarang kita dah tahu cara pakai if. Kemudian saya buat satu lagi. Okay. Kalau tengok kat sini saya ada buat komen tau, pakai double slash. Dia macam JavaScript lah, pakai double slash. Actually kita boleh komenkan the whole line pakai control Q. Kalau pakai Notepad++ lah, control Q. Nampak? Control Q balik dia akan buka, control Q lagi sekali dia akan mana kamera? Kalau saya tekan control Q dia akan uncomment, control Q lagi sekali dia akan comment. Dia boleh toggle lah comment dengan uncomment. Okay. So sekarang saya nak komentkan saya punya echo ni semua. Saya nak komentkan. So sebab kita nak tengok macam mana nak buat loop. Okay. Dalam PHP ni dia ada banyak loop. Saya rasa saya tak tunjuk semua kot, sebab dia lebih kurangnya dia ada while loop, ada do while, ada for loop, ada for each loop. Dia ada 4. Setingkat saya ada 4 lah, kan. Tapi yang saya akan tunjuk adalah for each dengan while dengan for loop je. Yang do while tu, sebab do while tu sama dengan while, tu saya tak tunjuk. Kita tengok 3 je. Okay, let's say saya ada satu array A, macam semalam juga JavaScript pakai A. Okay, kalau kita nak buat array, ingat pakai petak 4 segi ni, apa nama dia, square bracket. Okay, square bracket. So let's say saya ada A, saya ada B, saya ada C. Okay, so kalau saya refresh tak ada apalah. Kalau ingat semalam dekat JavaScript kita boleh echo je, kita boleh console log A tu, tapi dalam PHP tak boleh. Okay, dia akan kata array to string conversion problem. Sebab yang ni adalah array, dia bukan string. Benda yang boleh di echo, benda yang boleh di convert sebagai string. Tetapi kalau the array tak boleh lah, macam mana nak convert sebagai string? Sebab dia data yang berbeza. Dalam ni data lain, ini data lain, data lain. Dia kombinasi of multiple variable lah, lebih kurang macam tu. Okay, so macam mana nak buat? So kita kena panggil by index number. Dalam PHP dan juga JavaScript, index number bermula dengan nombor 0. So kalau kata A, index number dia 0, ini 1, ini 2. Boleh faham kot? So index number 0 adalah A, index number 2 adalah B, index 03 adalah C. So kita boleh panggil lah, panggil kotak balik, buat square bracket. Kalau 0 dia akan keluarkan A. Okay, tapi make sure lah data dalam ni adalah string. Sebab sometimes di dalam array boleh ada array. Sorry dalam array boleh ada array, dalam array boleh ada array, dalam array boleh ada array. So dia akan jadi pening lah kat situ. So that's why kena make sure yang data tu dalam tu string lah. Kalau kita nak echo kan, kena make sure data tu string. Sorry. Okay, kalau kata saya letak index 1, maka dia keluarkan B. Kalau saya letak index 2, dia akan keluarkan C. Kalau saya letak index 3 yang tak wujud, dia akan error. Undefined array key tree. Boleh Okay, untuk tambah untuk tambah data yang ke seterusnya, nak append kan array, kita ada 2 cara. Sama ada menggunakan array underscore push. Okay, kita masukkan A dan masukkan dia punya data. Contoh saya letak D. Okay, sekarang baru saya boleh keluarkan D. Maka array tu dah ada 4 data. 1, 2, 3, kita push 1. Okay, tapi yang ni kira cara yang lama dan panjang lah dia punya nama ni kan. So cara yang paling mudah, okay, ni saya hiddenkan dulu. Cara paling mudah kita boleh buat A, kotak, kosongkan kotak tu, letak je D. Kan pendek. Pun boleh juga. So kalau kata kita ada, kita ada 2-3 data lagi, letak E, letak F. Maka 4 dia boleh keluarkan E, 5 dia boleh keluarkan data F. Kan senang tu. Sebab dia lagi pendek kan. Okay, so ini adalah cara nak keluarkan data dia satu-satulah. Okay,
Yang ni saya hiddenkan dulu. Sekarang kita tengok macam mana kita nak kira, macam mana kita nak tahu ada berapa jumlah data dalam satu array. So echo kita kena pakai count. Dan count ni ada limit Count ni limit dia sehingga 63,535. Dia sebenarnya total number of 2 kuasa 6. Saya pun tak pastilah. 2 kuasa 2 kuasa 4, 2 kuasa 6, 2 kuasa 8, 2 kuasa 16. 2 kuasa 16 dia ada total lebih kurang 65,536. Tapi disebabkan kosong bermula dengan nombor kosong, so jadi 66,535. Dia kalau lebih pada ni mungkin dia error. Tetapi kalau kata tak salah saya, kalau macam server Linux yang boleh install sampai 64-bit punya engine, dia tak ada masalah lah ni. Dia boleh je count. Cuma dia akan out of memory, resource memory dia akan terkeluar. Nanti yang tu semua part server, kita akan cerita part server. Tu dia sangat technical. Okay, so sekarang dia ada count A. So kita tengok dia ada 6. Sebab dah ada 3 kat atas dan 3 yang baru ditambah. Kalau kata saya buang 1, dia akan jadi 5 lah. Ni biasalah tu. Okay. Kemudian kita dah count. Sekarang macam mana kita nak macam mana nak keluarkan data dia pula satu persatu, macam kita buat dalam JavaScript tu kan. Kalau nak keluarkan satu persatu kena pakai loop. Tapi kalau nak keluarkan semua, contoh kita ada masalah, kita tak tahu variable tu value dia apa. Sebab sometimes variable ni dia generated by function yang lain dekat tempat lain. Tiba-tiba kita pakai kat sini, kita pun tak tahu ada apa dalam variable tu. So macam mana nak buat? Kita boleh pakai print R. Print R A. So yang ni dia akan keluarkan apakah value dalam A. Kalau kita buat production ni software, variable ni memang panjang gila. Variable ni boleh cecah sampai penuh page lah. Sampai boleh hang page pun boleh jadi. Sebab sometimes kita tak tahu variable tu dalam tu ada apa kan. Kan. Okay, so print R ni untuk keluarkan semua jenis lah. Dia bukan echo tau. Print R ni dia macam dia dump kan. Dia keluarkan value dalam variable tu. Kalau macam ni dia kata array lah. Sebab dalam ni dia memang array kan. A ni array. Okay, so macam mana nak loop A ni? Pertama sekali saya tunjuk for each. Paling senang adalah for each. For each A as B. Okay, kalau ikutkan semalam saya ada cakap B ni kira virtual punya value of A. Maka apa-apa perubahan berlaku dekat B, A tak akan terkacau. Dia kira virtual punya variable. So let's say saya echo B. Itu dia akan keluarkan A, B, C, D, E, F lah. Kalau saya letak dot BR, saya appendkan dengan BR, saya letakkan ke bawah. So kalau kata saya echo, saya tulis huruf dot jadi huruf A, B, C, D, E, F. Okay. Kalau kata saya ubah value B, saya letak B sama dengan X, maka saya keluarkan balik value of A. Dia tidak mengubah value dia. Dia masih A, B, C, D, E, F. Walaupun kita dah override B sama dengan X. Ni sama macam case dekat dalam JavaScript semalam lah. Kalau kita pakai for each, dia ada virtual variable, macam virtual variable. Dia cuma mirror je. So apa-apa perubahan dekat B tidak mengacau value of A. Okay, ini adalah for each. A ni array, and then masukkan dia punya virtual punya variable name. Okay, kemudian kita akan tengok seterusnya. Pakai for loop. Macam mana pakai for loop? Macam biasa, macam dalam JavaScript juga. Pakai for, kemudian masukkan I sama dengan kosong. Kalau ingat, pakai JavaScript kita pakai var, sebab dia mula dengan var. Tapi ni disebabkan pakai $sign. So lagi senang lah. I is less than kena letak count. Okay, count A. Dan I plus plus. Ni I huruf kecil. Kena ingat typo tak boleh diterima Okay, I. Okay, dan kita boleh echo lah. Echo A I. Boom. So dapat balik benda yang sama. Dan kita boleh BR jugalah. BR. Dan sini kita boleh echo letak BR dulu kot. Kan. For loop. Sini BR. Okay, ni untuk for loop. And then sini kita echo for each loop.
Ini for each loop, for loop. So kalau kat sini ingat kalau kata dia dalam panggilan macam ni, so kita boleh ubah value dia lah. So let's say kalau saya kata saya tukar dengan variable dia dengan value of M, maka kat sini kita buka, dia akan jadi M. Semua jadi M. Berbeza pula dengan sini, walaupun kita dah ubah B kepada X, dia tidak mengubah value dia. Tetapi yang bawah kalau letak dia dalam for loop, dia boleh ubah value dia. Okay. Kemudian kita ada satu lagi, iaitu echo br while loop. Okay, ni last lah, while loop. Kemudian kita boleh buat while I less than count A. Okay, while sementara variable I mempunyai value kurang daripada A, maka kita buat I plus plus lah. Sama lah, statement dia lebih kurang je macam dekat atas ni. Cuma yang atas ni kita declare lah yang I ni sama dengan kosong, kurang daripada A, plus plus sama juga macam ni. Yang ni dia plus plus tu kat bawah. So tapi kalau ikutkan logik, dia tidak ada beza. Okay. Okay, untuk while loop tak keluar. Tak keluar pula. Sekejap ni saya letak BR dulu. Yang ni saya kena hidden kan. Kalau tak ada kacau value A, kenapa dia tak keluar Okay, kalau tengok dekat sini dia problem sebab I ni kita pakai I yang sama. So maksudnya I ni dia dah terkeluar daripada kalau tengok kat sini I ni dia dah jadi, okay, saya echo I echo I, kita akan nampak nombor I tu dah 6. Kan. So maksudnya yang I ni disebabkan I tu dah jadi nombor 6, maka kita akan cakap while ni cuma run kalau I ni less than count A. Sekarang ni count A adalah 6, yang I pun dah 6, so that's why lah dia tak boleh run while loop ni. So kita kalau nak pakai, kena reset lah nombor I tu. Sama ada letak I sama dengan 0 kot, baru kita boleh keluarkan. Macam tu. Okay, saya terlepas pandang bahawa yang I ni adalah variable yang sama. Sebab tu kalau kita buat while, buat coding, kena make sure variable ni kalau boleh, kalau part ni pakai variable name macam ni, yang part ni jangan samalah nama dia, takut kekeliruan berlaku seperti yang sekarang. Okay. So habis saya rasa untuk basic PHP, walaupun bukan semua lah, kita ada switch case dan apa lagi, tapi sekadar ni, basic ni saya rasa sudah cukup. Kita akan tengok PHP function untuk yang seterusnya. Maka kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Okay, bye.